Ketahui tanda, ciri-ciri dan cara untuk mengesahkan jika bayi menghidapi autisme. Untuk pengetahuan anda, tiada tempoh tepat untuk mengesan simptom autisme dalam anak anda. Penyakit ini boleh dikesan sejak berusia beberapa bulan sehinggalah dewasa, asalkan trend perkembangan minda anak-anak dapat untuk diperhatikan serta dinilai. Terdapat juga situasi di mana bayi tersebut membesar seperti normal sehingga satu tahap, pembesaran bayi terbantut atau berlaku keadaan apabila bayi kehilangan skil yang sebelum ini telah dipelajari. Jika penyakit ini dapat dikesan dari awal, langkah proaktif dapat diambil bagi mengurangkan impak negatif kepada kanak-kanak tersebut. Berikut merupakan red flag atau tanda amaran kepada penyakit autisme yang harus ibu bapa ketahui. Sekiranya anak anda mengalami gejala berikut, sila rujuk kepada pakar perubatan untuk siasatan lanjut. Lambat bercakap, mengelak menatap mata ketika berbual dan gemar bersorangan, suka mengulang sesuatu perkataan atau ayat, memberi jawapan berbeza daripada soalan yang diajukan, tidak memberi reaksi ketika nama dipanggil pada umur 12 bulan, tidak menunjuk minat dengan menunjuk terhadap sesuatu objek tersebut pada umur 14 bulan, tidak berminat bermain olok-olok pada umur 18 bulan, sukar untuk memahami perasaan orang lain atau meluahkan perasaan sendiri. Perubahan terhadap persekitaran akan menyebabkan mereka marah, taksub terhadap sesuatu perkara, menunjukkan reaksi yang tidak sepatutnya terhadap satu rangsangan, sering melakukan perbuatan berulang yakni seakan-akan mengepak tangan, mengoncang badan atau berpusing dalam bulatan. Autisme memberi kesan terhadap pelbagai aspek kehidupan penghidapnya. Simptom yang dialami oleh seorang kanak-kanak mungkin berbeza dengan yang lain. Berikut merupakan domain yang terkesan serta contoh-contoh simptom yang boleh terjadi kepada pesakit autisme. Kemahiran sosial. Isu sosial adalah masalah lazim yang dialami oleh kanak-kanak autisme. Ini memberi impak besar serta merencatkan kehidupan seharian mereka. Berikut merupakan masalah sosial yang mungkin akan dialami oleh kanak-kanak yang menghidapi autisme. Tidak dapat menunggu giliran, tidak suka berkongsi minat, mimik muka yang mendatar atau tidak sesuai dengan situasi semasa, tidak memahami konsep ruang peribadi, personal space, tidak gemar atau mengelak sentuhan fizikal, sukar untuk dipujuk, berkomunikasi hanya untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. Kemahiran komunikasi. Bagi kemahiran komunikasi pula, hal ini amatlah bergantung kepada individu itu sendiri kerana ada antara kanak-kanak autisme yang mampu berkomunikasi seperti normal dan ada yang tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Selain genetik, faktor yang memberi kesan kepada isu ini ialah cara mereka dibesarkan, keadaan persekitaran dan pendedahan awal. Antara contoh masalah komunikasi yang dialami oleh kanak-kanak autisme ialah lambat bercakap, menggunakan perkataan yang bertentangan dengan maksud sebenar, menggunakan dia untuk merujuk saya, gemar mengulang perkataan atau ayat yang sama, tidak menjawab soalan yang diajukan, tiada isyarat badan, tidak menunjuk kepada objek yang diingini atau tidak merespon apabila seseorang menunjuk pada sesuatu, bercakap dalam tona yang rata, seperti robot atau menyanyi, tidak memahami gurauan atau sindiran, tidak bermain olok-olok seperti kanak-kanak lain, minat dan kelakuan yang aneh. Kebiasaannya, kanak-kanak autisme juga didapati mempunyai minat dan kelakuan yang aneh. Antara yang dapat diperhatikan ialah suka menyusun mainan dan objek dalam satu barisan, sering bermain dengan mainan yang sama dengan cara yang sama, minat yang khusus pada satu bahagian objek, minat dengan tayar pada kereta, mainan harus melalui rutin yang sama, mudah merasa sedih dengan perubahan yang kecil,
taksub kepada satu minat atau hobi. Sangat tersusun. Berulang-ulang kali mengepak tangan, mengoncang badan dan berpusing dalam bulatan. Simptom lain yang boleh dialami oleh kanak-kanak autisme: sering mengamuk, tabiat makan dan tidur yang aneh, terlebih aktif, hiperaktiviti, panas baran, bertindak menulu, sukar untuk fokus, cenderung untuk mencederakan diri sendiri, mood yang tidak normal dan sering kali tidak stabil, terlalu takut atau tidak mempunyai perasaan takut, reaksi yang keterlaluan atau tidak sesuai. Melalui penerangan di atas, terdapat senarai panjang simptom autisme. Namun, kanak-kanak tersebut tidak semestinya mempunyai semua gejala untuk disahkan menghidap sakit ini. Terdapat diagnosis lain juga yang perlu untuk dipertimbangkan. Terdapat banyak ujian autisme di internet dan sebagainya, namun ia tidak mencukupi untuk mengesahkan diagnosis autisme. Ujian lain yang harus dilakukan termasuklah ujian pendengaran bagi memastikan kanak-kanak tersebut lambat bercakap bukan kerana masalah pendengaran. Seterusnya, pakar psikiatri akan melakukan ujian khas dan yang lebih khusus sebelum diagnosis autisme diberikan. Oleh itu, amat disarankan jika anak yang disyaki menghidap autisme ini dibawa berjumpa doktor agar pemeriksaan lanjut dapat dilaksanakan.